Forum Remaja, pencetus kecemerlangan diri. Forum Remaja, Jendela Kematangan Jiwa. Forum Remaja, pembentuk insan insani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati Dr. Nurwaina binti Rasid selaku pensyarah subjek Pendidikan Islam kod MPU 3092. Hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam forum, salam Malaysia Prihatin. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya dapat kita bersama-sama berjumpa dalam forum remaja peringkat IPGKPM pada pagi yang penuh barakah ini. Saya, Nurul Husna binti Bakori, akan menemani anda semua sepanjang forum untuk mempengerusikan forum remaja kita pada pagi ini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum saya memperkenalkan panel kita pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu mauduk bual bicara kita pada hari ini. Mauduk forum kita berkisar tema kesempurnaan sistem ekonomi Islam dalam kehidupan. Sebagai pembuka bicara, izinkan saya untuk menyampaikan serangkap pantun. Pergi ke Melaka bersama Nyonya, membawa bersama keropok roka. Ekonomi Islam banyak kesempurnaannya. Mari bincangkan bersama mereka. Tanpa melengahkan masa lagi, mari sama-sama kita bertaaruf dengan dua ahli panel kita yang tidak asing lagi. Baiklah, di sebelah kanan saya, ahli panel kita yang pertama, Saudari Nur Farahiyah binti Kamdani. Saudari Farahiyah merupakan anak jati Johor dan beliau mempunyai 6 adik-beradik dan merupakan anak yang keempat. Selamat datang saya ucapkan. Seterusnya, ahli panel kita yang kedua, Saudari Aisyah binti Muhammad Zubir. Saudari Aisyah menetap di Dungun, Terengganu dan merupakan anak kedua daripada 6 adik-beradik. Selamat datang juga saya ucapkan. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, izinkan saya untuk menerangkan terlebih dahulu tajuk forum kita pada hari ini. Islam tidak hanya sekadar kepercayaan, namun jalani hidup dalam berbagai aspek. Islam merupakan agama yang syumul kerana ia mengandungi peraturan hidup yang lengkap dan menyeluruh dalam semua aspek kehidupan manusia, termasuklah ekonomi. Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang mengimbangi antara keperluan kebendaan dan keperluan rohani berpandukan Al-Quran dan Al-Hadis. Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan orang-orang mukmin agar mereka mengamalkan ajaran Islam, maka menjadi kewajipan setiap Muslim untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ekonomi Islam mempunyai sistem yang teratur, seimbang dan memberikan kebaikan kepada sesama manusia. Sempurnanya ekonomi Islam ini dapat dilihat daripada matlamat sistem ekonomi Islam yang mencari keredaan Allah di mana ia mementingkan aspek keadilan dan keseimbangan, kebebasan individu dengan masalah awam dan soal agama dengan perkara-perkara keduniaan. Ekonomi Islam juga bertujuan untuk pembangunan akhlak, menggalakkan perpaduan, peredaran kekayaan dan menyediakan keperluan asas manusia. Ekonomi Islam berusaha mewujudkan keseimbangan antara keperluan individu dan sosial masyarakat. Seseorang Muslim diharapkan peduli dengan sesama manusia ketika melakukan aktiviti ataupun berbisnes. Keadilan sangat dijunjung dalam ekonomi syariah kerana setiap manusia memiliki tanggungjawab sosial dengan memanfaatkan hasil bumi secara bijak. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak menciptakan langit lalu dijadikannya 7 langit dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Jadi, sebagai pembuka forum kita pada kali ini, saya ingin bertanyakan soalan yang pertama kepada Saudari Nur Farahiyah, iaitu panel pertama kita. Baik saudari, apakah kesempurnaan sistem ekonomi Islam ini secara menyeluruh? Dipersilakan saudari. Baiklah, terima kasih Tuan Moderator. Pertamanya, terima kasih kerana menjemput saya bagi berkongsi ilmu berkaitan forum kita pada hari ini. Berbalik kepada soalan tadi, ciri kesempurnaan Islam kita dapat bahagikan kepada 3 aspek iaitu individu, masyarakat dan negara.
Ciri kesempurnaan sistem ekonomi dalam Islam dari segi individu dapat dilihat dari aspek penghayatan dan pemahaman mengenai konsep harta yang sempurna. Setiap harta yang dimiliki merupakan amanah daripada Allah. Kita tidak berkuasa sepenuhnya terhadap harta yang dimiliki, maka tanggungjawab setiap individu dalam membelanjakan harta ke arah kemajuan ekonomi Islam digalakkan. Contohnya, bagaimana individu tersebut membelanjakan harta dalam membayar zakat, bersedekah, membayar cukai dan sebagainya. Itu merupakan tanggungjawab individu itu sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang bermaksud bandingan derma orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya dan Allah Maha Luas, rahmat kurnianya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Baiklah, meliputi potongan ayat ini dalam surah Al-Baqarah ini, dapat dilihat bahawa membelanjakan harta dengan niat membantu saudara Islam dalam sistem ekonomi amat digalakkan dan mendapat ganjaran yang setimpal oleh Allah serta dapat menyucikan harta. Jadi keduanya, kita dapat lihat kesempurnaan dalam sistem ekonomi Islam ini dari segi masyarakat adalah apabila semangat al-adl wal ihsan yang bermaksud semangat keadilan dan kasih sayang diterapkan dalam kalangan masyarakat bagi melestarikan sistem ekonomi Islam yang mantap dan mengutamakan kebajikan masyarakat sejagat. Perkara ini secara tidak langsung menerapkan sikap kekitaan dan kemasyarakatan, misalnya dalam transaksi ekonomi seperti bank syariah, simpan pinjam tanpa bunga dan jual beli produk halal yang memenuhi unsur keadilan dan kasih sayang bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini kerana orientasi sistem ekonomi Islam mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat tidak kira Islam maupun bukan Islam disebabkan prinsip dasarnya keadilan dan keseimbangan. Kemudian kita pergi pula kepada aspek negara. Kesempurnaan sistem ekonomi Islam ni dilihat apabila negara tersebut mengekalkan sifat mengambil berat mengenai keperluan dan sifat manusia sama ada secara individu maupun masyarakat dengan baik. Sebagai contoh, pihak kerajaan telah menubuhkan pelbagai institusi kebajikan yang dapat menyumbang kepada golongan-golongan yang lebih memerlukan melalui pusat kutipan zakat dan sebagainya. Kerajaan juga dapat bekerjasama dengan pelbagai NGO bagi membantu mereka yang berada dalam kesusahan melalui badan-badan seperti Iman, Bakti, Yadim dan sebagainya bagi meningkatkan ekonomi mereka bagi menjamin ekonomi supaya tidak terjejas. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى yang bermaksud dan hendaklah kamu saling membantu di atas perkara-perkara kebajikan dan juga ketakwaan. Berdasarkan potongan ayat dalam surah Al-Ma'idah ini, dapat dilihat bahawa perbuatan menjaga kebajikan setiap individu dan masyarakat amat dituntut dalam Islam sehinggakan Allah nyatakan dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi keseluruhannya, terdapat banyak ciri dan dalam kesempurnaan sistem ekonomi Islam ini yang boleh sama-sama kita ambil ibrah dalam pada memenuhi keperluan dan kehendak semua golongan. Aspek kerohanian diselitkan bagi membezakan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional, ekonomi kapitalis dan sebagainya. Sekian, saya kembalikan kepada saudari pengerusi forum. Terima kasih. Terima kasih panel pertama kita. Kita telah mengetahui serba sedikit mengenai kesempurnaan sistem ekonomi dan aspek yang terdapat di dalam sistem ekonomi Islam ini. Sungguh menarik sekali penjelasan yang diberikan oleh saudari Nur Farahiyah. Baiklah saudari, sebentar tadi saudari ada menyatakan mengenai sistem ekonomi konvensional. Bolehkah saudari berikan perbezaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional? Dipersilakan saudari.
Baiklah, terima kasih di atas soalannya, saudari moderator. Sistem ekonomi konvensional adalah sistem yang sudah dipraktikkan secara meluas dalam sesebuah masyarakat dan sistem ini tidak mempunyai piawai yang mutlak namun boleh berubah mengikut ketentuan masyarakat. Dalam konvensional terdapat beberapa sistem lain iaitu kapitalis, sosialis, komunis dan juga ekonomi campuran. Namun begitu, sistem ekonomi Islam tidak berubah sejak zaman Khulafa' Ar-Rasyidin lagi kerana sumber rujukan yang digunakan bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam sistem ekonomi Islam dan konvensional, kita dapat lihat perbezaannya dari segi hala tuju kehidupan yang dibawa oleh kedua-duanya. Sistem ekonomi Islam membawa konsep al-falah iaitu kejayaan di dunia dan di akhirat. Manakala sistem ekonomi konvensional hanyalah untuk kepuasan di dunia sahaja. Baiklah, itu sahaja sedikit penerangan mengenai perbandingan antara sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi Islam. Saya serahkan kembali kepada saudari moderator. Terima kasih panel pertama kita. Penerangan dan penjelasan yang sangat padat dan mantap. Baiklah, sebelum saya bertanyakan soalan kepada panel kedua, izinkan saya untuk menceritakan sedikit kesempurnaan Baitul Mal dalam sistem ekonomi Islam. Institusi kewangan Islam merupakan badan khas yang ditubuhkan bagi menggerakkan ekonomi orang Islam yang menjana ekonomi di Malaysia, antaranya adalah Baitul Mal dan bank yang berteraskan, Islam dan juga takaful. Institusi Baitul Mal adalah sebuah institusi kewangan yang bertujuan untuk mengurus dan menjana ekonomi umat Islam. Secara tidak rasmi, Baitul Mal bermula pada zaman Nabi Muhammad SAW dan berterusan ke zaman Khulafa' Ar-Rasyidin dan selepasnya menjadi cukup maju sejak zaman Khalifah Umar Al-Khattab disebabkan oleh kepelbagaian sumber pendapatan negara iaitu daripada zakat, fai, jizyah, sedekah, kharaj, usyur dan juga ghanimah. Antara fungsi Baitul Mal adalah membantu golongan miskin, mengurangkan jurang perbezaan antara golongan kaya dan miskin, menguruskan kutipan dan agihan zakat. Justru, penubuhan Baitul Mal sangat penting dalam perkembangan ekonomi Islam. Bantuan juga boleh diberikan dalam bentuk makanan ataupun tempat tinggal. Selain itu, institusi ini turut bertanggungjawab menyelaraskan kutipan dan agihan harta berlandaskan syariat Islam. Oleh yang demikian, harta Baitul Mal tidak boleh digunakan sesuka hati, malah pengagihannya mesti adil dan pengurusannya mestilah diketuai oleh orang yang berpengetahuan dalam bidang tersebut. Islam telah mewajibkan setiap orang Islam yang pendapatan tahunannya melebihi jumlah 85 gram emas untuk bersedekah 2.5% daripada hartanya. Inilah yang dinamakan zakat di dalam Islam. Sistem zakat adalah pilihan terbaik bukan sahaja untuk umat Islam, malah untuk seluruh umat manusia menyelesaikan masalah ketidakseimbangan ekonomi. Perkara yang tidak disedari oleh ramai orang ialah mereka boleh menghapuskan 2.5% daripada pendapatan mereka dengan mudah dan mungkin tidak menyedarinya. Tetapi ini menjadi sangat bermakna kerana ianya melibatkan antara hidup dan mati kepada golongan yang lebih memerlukan. Kewajipan menunaikan zakat banyak disebutkan di dalam Al-Quran, antaranya adalah dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama dengan orang yang rukuk. Oleh yang demikian, penubuhan Baitul Mal menjadi antara faktor kemajuan negara Islam yang sangat mementingkan kestabilan ekonomi dan amat diperlukan bagi memperkembangkan sistem ekonomi Islam. Baiklah hadirin sekalian, setelah menerangkan secara ringkas mengenai penubuhan Baitul Mal, saya ingin bertanyakan kepada panel kedua kita iaitu apakah kesempurnaan ekonomi Islam yang dapat dilihat dari sistem zakat yang diamalkan sejak dahulu lagi daripada aspek individu, masyarakat dan juga negara. Dipersilakan Saudari Aisyah. Terima kasih saudari moderator, saudari Nurul Husna di atas soalan yang diajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang saya hormati. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk turut hadir dan turut serta pada forum kita pada pagi yang mulia ini. Baiklah, pertama sekali kita lihat dulu apakah definisi zakat. Zakat dari segi bahasa bermaksud suci,
subur, berkat dan bersih. Dan hukum menunaikan zakat adalah fardu ain terhadap setiap umat Islam yang memenuhi syarat-syarat wajib ke atasnya untuk mengeluarkan zakat bertepatan dengan kedudukan zakat dalam rukun Islam. Maka, sesiapa yang mengingkari zakat boleh mengakibatkan murtad. Oleh yang demikian, kesempurnaan ekonomi Islam yang dapat dilihat dari sistem zakat bagi aspek individu adalah dapat menyucikan hati manusia daripada sifat kedekut, kerana sifat kedekut ini mampu memusnahkan iman seseorang. Malahan, individu yang beriman sahaja yang sanggup untuk menunaikan fardu zakat tersebut. Bahkan, telah dinyatakan dalam Al-Quran bahawa menunaikan zakat merupakan antara ciri-ciri orang-orang mukmin yang berhak mewarisi syurga Firdaus. Jadi Allah telah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103 yang bermaksud, ambillah zakat daripada sebahagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Malah, dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan zakat sebagai penyucian harta. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi kedua-dua nakli itu jelas menyebut bahawa menginfakkan harta ke jalan Allah merupakan suatu pengorbanan yang sangat tinggi. Selain itu, dalam dunia yang penuh pancaroba ini, setiap individu mungkin terlibat dengan harta yang tidak pasti sama ada diperoleh daripada sumber yang mana. Jadi, perbuatan zakat ini dapat menjadi platform kepada individu untuk membersihkan harta dan sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya, kesempurnaan yang dapat dilihat dari aspek masyarakat pula adalah dapat membantu masalah kemiskinan dalam kalangan masyarakat kerana kutipan zakat yang diperoleh ini akan disalurkan kepada individu memerlukan yang tergolong daripada 8 asnaf yang telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu fakir, miskin, amil, muallaf, gharimin, fi sabilillah dan ibnu sabil. Selain itu, pembahagian zakat juga diberi dengan kadar mencukupi sesuai dengan keadaan ekonomi di samping memenuhi keperluan asas seperti makan, minum, tempat tinggal, pakaian dan sebagainya. Hal ini kerana bantuan zakat yang disumbangkan kepada masyarakat ini bukanlah bertujuan untuk menggalakkan kemalasan atau pengangguran sehingga dapat mengancam ketenangan atau keselamatan negara. Sebaliknya, dapat meringankan beban masyarakat yang ditanggung serta menjadi sumber dan penggalak bekerja bagi golongan fakir dan miskin. Allah juga telah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 60 yang bermaksud, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan iaitu musafir sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi kita dapat lihat bahawa kesempurnaan zakat dalam aspek masyarakat ini sangatlah penting. Okay, akhir sekali adalah melalui perbuatan zakat ini kesempurnaan yang dapat dilihat dalam aspek negara adalah aktiviti penyalahgunaan kewangan rakyat dalam kalangan pemimpin kalangan pemimpin negara dapat dicegah kerana pengurusan zakat hanya boleh diuruskan oleh amil profesional yang boleh dipercayai dan mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai agama Islam. Maka amil profesional ini tidak boleh datang dari siapa-siapa sahaja. Maka penyelewengan duit tidak akan berlaku dengan sewenang-wenangnya kerana amil profesional itu adalah orang yang berpengetahuan. Di samping itu, pengurusan zakat yang berlandaskan syariah dapat memberi panduan kepada pemimpin mengenai pengurusan dalam bidang ekonomi dengan cara yang diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hanya pemimpin yang beramanah dan bertanggungjawab dapat menghasilkan organisasi kewangan negara yang teratur dan sistematik. Jadi setakat ini sahaja penerangan daripada saya. Terima kasih dan kembali semula kepada saudara moderator, saudari Husna.
Baiklah, terima kasih diucapkan kepada saudari Aisyah di atas huraiannya yang sangat padat dan mantap. Baiklah, memandangkan kita masih berada dalam perbualan tentang zakat, saya ingin bertanyakan sedikit soalan kepada saudari Aisyah. Pada pendapat saudari, adakah saudari bersetuju bahawa zakat memainkan peranan yang penting sewaktu pandemik COVID-19 kerana sifatnya yang sempurna dalam sistem ekonomi? Dan apakah peranannya sewaktu pandemik tersebut? Bolehkah saudari berkongsi pandangan saudari? Dipersilakan saudari Aisyah. Saudari moderator. Saya bersetuju dengan soalan saudari iaitu zakat memainkan peranan yang penting sewaktu pandemik COVID-19. Okay, dalam konteks ini, zakat berperanan penting berpandukan 3 tahap keperluan manusia iaitu daruriyat, asasi, hajat, kemudahan dan kelapangan dan tahsiniyat iaitu kesempurnaan. Oleh yang demikian, dengan pengagihan zakat ini, umat Islam yang terjejas sewaktu pandemik akan mendapat bantuan dan hak mereka dengan kadar yang paling minimum mereka boleh perolehi adalah pada tahap paling asas iaitu daruriyat asasi demi kelangsungan hidup. Okay, contohnya menerima bantuan dari segi makanan, tempat tinggal, pakaian ataupun pendidikan. Ini kerana seperti yang telah diketahui, negara telah dilanda wabak COVID-19 dan memberikan kesan negatif kepada sistem ekonomi dan akibatnya ramai masyarakat yang terjejas dengan kehilangan kerja ataupun terpaksa menutup perniagaan sehingga beralih kepada fasa kemiskinan. Jadi kesan kepada kemiskinan yang tidak terkawal disebabkan pandemik ini adalah dapat mencetuskan berbagai implikasi yang tidak diizini seperti jenayah ragut, mencuri, rusuhan atau jenayah ugutan. Justru dengan menjaga keperluan daruriyat iaitu yang memastikan pelaksanaan maqasid syariah iaitu tujuan bagi menjamin kemaslahatan ummah turut dipatuhi. Ini kerana keperluan tahap daruriyat itu termasuklah menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta daripada binasa. Jadi jelaslah bahawa kesempurnaan sistem ekonomi dalam aspek zakat dapat dilihat kebaikannya dalam pelbagai aspek kehidupan manusia. Jadi setakat ini sahaja, kembali kepada saudari moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua ahli panel kita pada hari ini kerana sudi hadir dan sudi berkongsi pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat pada hari ini memberikan sedikit pencerahan dan input yang bermanfaat kepada kita. Sebagai kesimpulannya, ekonomi Islam telah mengalami banyak kemajuan dalam pelbagai dimensi namun mempunyai tujuan yang sama iaitu bagi membantu kebajikan umat Islam ke arah jalan yang benar iaitu jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Justru sistem ekonomi Islam merupakan salah satu sistem kehidupan yang penting di dalam kehidupan manusia. Sistem ini memainkan peranan yang sangat penting terhadap aspek individu, masyarakat dan juga negara. Segala peranan aspek-aspek ini telah melahirkan sebuah kesempurnaan kepada sistem ekonomi Islam yang mampu menjadikan agama Islam sebagai agama yang sempurna di samping membentuk akhlak terpuji dengan cara mengikis sifat riak dalam diri seseorang individu, misalnya melalui pembayaran zakat mengikut nasab. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Sebelum kami mengundur diri, terimalah serangkap pantunan indah daripada saya. Tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Salam hormat sehingga kita bertemu lagi. Akhir kata, orang putih orang Pakistan. Terima kasih, syukran jazilan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.